Bagi aku, Ole Gunnar Solskjaer punya tempoh kat Man United was always going to come to an end at some point. Dia bukanlah jurulatih yang akan mengemudikan pasukan ini untuk 10 tahun. Dia mengambil alih Man United ketika Man United memerlukan seorang jurulatih seperti dia. Bukan untuk menunjukkan identiti taktikal yang luar biasa, tetapi untuk melakukan restructure, untuk menjadi captain of the ship yang sedang dibina semula. Tetapi selepas dibina, kita memerlukan seorang captain yang lebih berpengalaman, yang lebih expert dalam membawa kapal tersebut ke arah direction yang dimahukan. Dan dalam otak aku, imajinasi aku adalah akan sampai satu hari di mana Ole sendiri akan sedar bahawa mungkin masa aku sudah pun tamat dan dia sendiri akan resign dan akan membuka pintu untuk sesiapa individu lain untuk masuk. Tetapi apa yang menyakitkan hati adalah selepas melakukan rebuild yang begitu sensible, dan di sini mungkin kita akan bercangkap pandangan sikit, tetapi selepas melakukan rebuild yang sensible, dia kemudiannya melakukan satu perpindahan yang berdasarkan emosi dan bukannya logik dan bukannya data dan bukannya keperluan pasukan. Aku ada berborak dengan someone dekat Twitter semalam. Kemasukan Ronaldo ke Man United, mana-mana kelab bola sepak di dunia hanya ada luxury, hanya ada ruang untuk melakukan perpindahan berdasarkan emosi sekiranya keperluan lain di dalam pasukan telah pun diisi. Maknanya, contoh PSG. PSG rush untuk mendapatkan Lionel Messi, tetapi mereka mendapatkan Messi apabila mengambil kira bahawa dia ada squad depth in every position possible. Midfield, betul. Right back, left back, centre back. They've got so much of squad depth. Man United, selepas hampir 2-3 bulan Ole Gunnar Solskjaer pergi ke press conference dan memberi gambaran seolah-olah budget agak limited, seolah-olah hanya 2-3 pemain saja boleh dibawa masuk, seolah-olah penyokong perlu lebih realistik dengan mahukan pemain-pemain baru di position midfield. Kemudiannya, mengikut laporan The Athletic, dia sendiri yang menelefon Ed Woodward, dia sendiri yang memberitahu Woodward bahawa bolehkah kita pursue Cristiano Ronaldo dan mendapatkan Cristiano Ronaldo. Dan selepas Woodward berbincang dengan Glazer, perpindahan tersebut diberi green light. Dan aku ingat kita ada buat episod pasal Ronaldo di mana dari sudut pandangan romantik, we love the transfer. Sebab kita semua ada nostalgia tersendiri. Tetapi kita juga mengaku bahawa keperluan Man United lebih ketara di bahagian belakang dan juga di bahagian defensive midfield. Dan itu bagi aku adalah permulaan downfall of Ole Gunnar Solskjaer. The day dia sanction dan menekan Joel Glazer dan Woodward untuk mendapatkan Ronaldo over other pressing needs dekat bahagian tengah, bagi aku itu adalah permulaan downfall Ole. The beginning of the end. The beginning of the end buat Ole. Aku sebenarnya boleh setuju dengan pandangan tersebut sebab aku juga pernah berfikiran yang serupa kan. Cuma kesalahan dia tu adalah kesalahan membawa masuk Ronaldo. Bukan salah Ronaldo. Exactly. Ya, bukan salah Ronaldo. Exactly. This is not Ronaldo's fault. It is Ronaldo's presence in an inadequate system's fault. Ya. Tahu tak ini kita boleh terjemahkan kepada apa? Kita boleh terjemahkan perkara ini kepada Manchester United simply doesn't have the coaching tools untuk pakai Cristiano Ronaldo. Kalau hang boleh pakai Cristiano Ronaldo sebagai the only luxury player on the pitch dalam kesebelasan utama hang perlukan 9 orang yang workhorse untuk bermain support Ronaldo. Correct. Exactly. Itu adalah a well-known statement. Dan itu bukan salah Ronaldo tu. Dia main macam tu. Yep. Itu memang style permainan dia. Style permainan dia. Pada aku, kenapa? Okey, kita cakap kenapa kita nakkan perubahan di peringkat kejurulatihan. Kerana Manchester United bukan tempat untuk hang belajar menjadi jurulatih. Correct. Ia adalah tempat di mana orang yang dah belajar menjadi jurulatih di tempat lain, yang dah melalui bertahun-tahun pertapaan, mendapat segala ilmu bola sepak, dan sekiranya hang dah complete, hang dah prove it somewhere else, baru hang masuk ke Manchester United dan prove it at Manchester United. Sayangnya CV Ole tidak menunjukkan sebegitu rupa. Dan bertambah malang lagi ketika assistant coaches dia pun tidak kompeten. Tidak kompeten. Bandingkan coaching staff
Bayern Munich contohnya dengan Manchester United macam langit dengan bumi. Eric Ramsey, Michael Carrick, Kieran McKenna adalah orang yang masih belajar menjadi jurulatih. Correct. Sepatutnya kalau mereka berada di Manchester United sekalipun, mereka mungkin hanya boleh bertindak sebagai jurulatih pasukan bawah 18 tahun ataupun Yep. academy director ataupun macam tu sahaja. Bukan sebagai first team coaches. Setuju. Dan bila hang tengok Manchester United main, they are not properly coached. Yeah. Mereka tidak dilatih dengan baik. Simple example di mana kita boleh melihat naivety of Ole Gunnar Solskjaer dalam mahu membawa masuk Cristiano Ronaldo tu. Juventus, antara sebab yang mereka setuju untuk membenarkan Ronaldo pergi, satunya adalah faktor gaji yang memberi impak negatif terhadap kewangan kelab yang ditekan oleh pandemik COVID-19. But the other thing was, mereka mengenal pasti realiti bahawa Juventus dengan Cristiano Ronaldo di dalam pasukan telah berubah menjadi satu pasukan yang terlalu bergantung kepada individu tersebut. And in fact, benda tu dikatakan oleh Chiellini and Bonucci sejak pemergian Ronaldo dari pasukan. Mereka sendiri mendedahkan bahawa at some point Juventus bermain untuk Ronaldo. Dan benda tu sekarang memberi ruang kepada Juventus untuk membina semula semangat berpasukan, right? And when Ronaldo became available, apabila dunia bola sepak mendapat berita bahawa Ronaldo mahu meninggalkan Juventus, tak banyak kelab di luar sana yang bergegas untuk mendapatkan Ronaldo sebenarnya. Yeah. Mungkin ada 2 atau 3, tetapi bukan semua. Dan even salah satu kelab yang bergegas untuk cuba mendapatkan Ronaldo, iaitu Man City dan Pep, mengikut laporan, dikatakan tidak bergegas dengan laju pun sebenarnya. Yeah. Mereka memikirkan Tak selaju Manchester United. tak selaju Man United. And mereka memikirkan perkara tersebut berulang kali sebelum Pep sendiri membuat keputusan untuk tidak mahu membawa Ronaldo. Kerana realitinya, seorang jurulatih yang pintar seperti Pep sedar bahawa biarpun dia memerlukan seorang penyerang, biarpun dia spend the whole summer chasing a penyerang, tetapi dia faham bahawa mungkin realitinya bermain tanpa Ronaldo lebih mudah untuk dia mengekalkan identiti pasukannya versus cuba membawa Ronaldo masuk. Kerana realitinya kalau Ronaldo masuk ke City perlu mengubah corak permainan. Tapi kita berandai-andai kalaulah pada masa tu Ronaldo masuk Manchester City, kita tolak tepi nostalgia, tolak tepi emosi. Aku masih lagi merasakan yang Cristiano Ronaldo at this point mungkin dah 10 gol di Manchester City. No, correct. We are talking about coaches here. We are talking about coaching abilities. We are talking about players that are being coached, pemain yang dilatih, kan? Dan Cristiano Ronaldo, aku tak rasa dia begitu banyak masalah untuk beradaptasi kerana pengalaman dia sangat tinggi. Dan yang itu, di situ yang aku kurang bersetuju sebenarnya, Faiz. Yeah. Sebab bila Ronaldo masuk Man United, Athletic ada keluar satu artikel, what is it like to coach Ronaldo? Yeah. Dan dalam artikel Aku tersebut, dah baca artikel tu. dalam artikel tersebut, most coaches yang pernah melatih Ronaldo mengalami masalah untuk memaksa Ronaldo untuk beraksi dalam sistem mereka. Yeah. Dan seringkali setiap jurulatih berhadapan dengan situasi di mana Ronaldo memaksa mereka untuk mengikuti kehendak dia. Dan aku rasa itu mungkin antara faktor yang menjadi kekangan kepada Pep dalam memikirkan, dia telah meletakkan ataupun membina satu DNA yang luar biasa di Man City. Dan mungkin salah satu kerisauannya adalah apakah kemasukan Ronaldo mungkin perlu mengubah haluan. Berbeza dengan sekiranya Harry Kane atau Erling Haaland, dua pemain yang masih lagi muda, yang masih lagi mempunyai tenaga untuk menyesuaikan diri, Okay. asing sedikit dengan Mungkin. Cristiano Ronaldo. Mungkin ya, mungkin tak. Tapi percanggahan pendapat ni, aku rasa kedua-duanya kita boleh faham perspektif kedua-duanya. Pada aku tetap, ia bukanlah kesalahan Ronaldo. Walaupun Ronaldo adalah pemain yang ada identiti tersendiri, yang macam cakap dia, coaches kebanyakannya kena adapt dengan gaya permainan and not the other way around. Aku tetap merasakan yang bahawa kalau skuad Manchester United ni dengan barisan pemain yang sedia ada, kalau mereka dilatih dengan betul, mendapat tactician yang mahir, mereka akan pergi jauh. Kau tahu percanggahan ataupun perkongsian pendapat yang kita ada pada ketika ini kan, this dilemma of whether Ronaldo should be at Man United or not kan, ataupun Ronaldo should start at Man United. Yang lawaknya adalah jurulatih ataupun penyokong-penyokong bola sepak Portugal
dah lama mempunyai dilema ni. Okay. Penyokong ni dah lama memikirkan perkara ini sejak tahun 2016 lagi. Sebab biarpun Portugal have gone far with Cristiano Ronaldo and Ronaldo keeps breaking the records, tapi ramai peminat Portugal sehingga ketika ini masih berpendapat bahawa the presence of Ronaldo in the team menghindari development pemain-pemain seperti Joao Felix, Diogo Jota di dalam skuad kebangsaan. So ini bukan debat yang baru lagi lah. Tetapi that's Ronaldo, that's Ole. Persoalan yang terakhir, aku rasa kita dua biarpun mempunyai pandangan berbeza tentang Ronaldo, tetapi we can agree that the time is over for Ole. Yeah. And what should happen next realistically untuk Man United bagi kau? Ole dah bawa satu cultural reset. Dia dah set semula budaya di Manchester United dan itu aku puji dia untuk itu. Apa yang seharusnya berlaku adalah di board level. Board level Manchester United perlu lebih kompeten, perlu lebih arif tentang bola sepak, perlu ada plan jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang. Kemana hala tuju Manchester United sekarang ni? Kerana apa yang aku tengok sekarang ni, mereka hanyalah mengulangi kesilapan Liverpool pada masa dulu. Liverpool 2003-2004. Kalau tak silap aku, pada masa tu masih lagi Gerrard Houllier. Pemainnya amazing players. Tetapi tidak ada budaya yang baik di kelab dan tidak ada kekuatan psikologi sehingga pemain-pemain crumble. Walaupun mereka menang di Istanbul 2005, tetapi di peringkat kelab mereka tidak mencabar kejuaraan langsung. Kalau Manchester United tidak mahu jatuh ke dalam lembah yang sama, perlu ada cultural reset 2.0 di sana tu. Dan itu perlu dimulai di board level. Board level, yeah. Tukarlah siapa pun, bawalah jurulatih mana pun gantikan Ole lepas ni. Kalau tak ada reset di boardroom level, Manchester United tidak akan mendapat kejayaan. Correct. Yeah. Aku setuju. In fact, aku rasa melihat kepada skuad Man United yang telah pun Ole bina pada ketika ini, I don't think there is a coach out there yang akan melihat skuad tersebut and tidak mahu melatih skuad ini. Yeah. Tetapi apa yang akan tidak menggalakkan jurulatih untuk menerima jawatan Man United bukan skuad, tetapi boardroom. Yeah. Dan segala elemen kacau yang akan datang di peringkat boardroom. Dan perkara tersebut yang perlu diselesaikan kerana realitinya walaupun menentang Liverpool, orang maki Harry Maguire, orang maki Luke Shaw, orang maki Fred, orang maki all these players yang ada dalam skuad Man United. Bagi aku, under the right system and with the right coaches, these are all players yang berhak untuk mencabar Liga Perdana Inggeris. Yeah. We have seen Luke Shaw playing at an incredible level. Yeah. Kita pernah nampak Fred beraksi dengan luar biasa bersama skuad kebangsaan Brazil. Benar sekali. Right? So these are players yang under the right coaches with the right system boleh mencabar untuk Liga Perdana Inggeris. Dan one final thing about Man United, sekiranya diberi peluang, assuming Ole Gunnar Solskjaer mengumumkan peletakan jawatan esok, siapa calon kau untuk mengambil alih Man United? Ini tak ambil kira realistik ataupun tak. Tak ambil kira realistik atau tidak. Calon kegemaran kau siapa? Wow, aku dulu. Kau dulu. Aku ada dua. Kau pilih satu lah. Tak, aku nak bagi tahu dua-dua dan ultimately aku akan pilih satu. Okay. Tak siapa? kira realistik tak, sebab dua-dua ni for sure aku tak rasa akan datang Manchester United. Yeah, let's go. Nombor satu ialah Luis Enrique. Tak terkejut. Nombor dua ialah Erik ten Hag. Okay, kenapa? Luis Enrique ada fierceness dalam diri dia yang aku rasa kalau Ronaldo akan tunduk kepada mana-mana coach, ia adalah coach seperti Luis Enrique. Dan tactically he's brilliant. Brilliant tactically. Dan juga telah pun memenangi segala-galanya dengan Barcelona dulu. Dia ada pengalaman. Okay? Luis Enrique. Erik ten Hag. Hang tengok bola sepak yang Ajax mainkan sekarang. Aku sangat suka dengan bola sepak Erik ten Hag aku rasa is the next big thing in world coaches. Dalam dunia kejurulatihan dia adalah superstar seterusnya. Tapi aku tak rasa dia akan datang Manchester United juga. Ultimately aku pilih Luis Enrique walaupun aku rasa Luis Enrique takkan datang ke Manchester United. Untuk hang pula. Untuk aku I still dream of Mauricio Pochettino at Man United. Wow. Aku tahu reputasinya di PSG pada ketika ini kurang baik, tapi ada banyak masalah di boardroom level and ada banyak masalah at
a dressing room level untuk Pochettino tangani. 80% daripada pemain PSG bukan pemain Pochettino. Bukan pemain Pochettino. Aku lebih suka kalau Pochettino diberi kontrak jangka masa lama bersama Man United with the presence of a director of football yang akan membantu Pochettino mencari pemain-pemain muda yang boleh Pochettino membentuk semula untuk memainkan style bola sepak yang kita nampak di Spurs. Aku sangat suka style permainan Spurs di bawah Pochettino. That high press, that relentless football yang meletakkan tekanan yang luar biasa. Some of the Spurs Man City games dalam era Pochettino and Guardiola adalah antara perlawanan bola sepak yang paling luar biasa aku pernah Spurs tonton. lawan Liverpool pun Spurs dulu. lawan Liverpool pun. So bagi aku, my calon romantic adalah Pochettino. Aku berharap at some point relationship dia dengan PSG crumble and Pochettino dipecat oleh PSG dan membuka ruang kepada Pochettino untuk pulang dan ke Premier League dan mengambil alih Man United. Itu adalah Good shout. appointment akulah Pochettino. Good Jadi shout. Pochettino untuk aku, Luis Enrique dan Erik ten Maknanya Hag. Hang punya pilihan tu lagi realistik daripada aku. I don't know. At this point mungkin Ten Hag lebih realistik. We don't know. Tapi harapannya adalah at some point pertukaran berskala besar di boardroom level dan pertukaran kejurulatihan berlaku lah di Man Harus United. terjadi. Harus terjadi. Sir Elton John Yep. dan juga Watford. Okay. In fact, Elton John sehingga hari ini memegang is saham. in the board of directors. He's a Yeah. non-executive director of Watford, kalau tak silap aku.